mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Hadirin yang dihormati, mohon semua untuk berdiri dan bersama-sama untuk menyanyikan lagu negaraku dan lagu Selamat Sultan. Terima kasih, Dewan Hormat dan hadirin dipersilakan duduk. Kain pelikat si kain batik, cantik dipakai berbunga di hati. Bila disarung nampaklah cantik, terukir terus di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berbahagia Datuk Wira Dr. Nur Zari bin Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya
dan isteri Yang Berbahagia Datin Wira Siti Khatijah binti Abdul Aziz. Yang berhormat Meja Besara Datuk Haji Mat Anizam bin Abdul Rahman, Pengurusi Jawatan Kuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan dan isteri Yang Berbahagia Datin Nur Rashikin binti Ahmad. Yang berusaha Encik Muhammad Kamaluddin Muhammad Effendi, Setiausaha Politik. Yang berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang, Pengurusi Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia. Yang berusaha Encik Nur Azman bin Osman, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berusaha Puan Adidah binti Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kraftangan Malaysia. Div-div jemputan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para usahawan kraft serta wakil-wakil media yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengizinkannya kita untuk bersama-sama pada petang ini, serta mengucapkan syukur kerana sentiasa dilimpahkan kasih sayang Allah yang tidak berbelah bagi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri serta rombongan hadir ke sesi temu mesra bersama usahawan kraft batik Negeri Kelantan dan Terengganu bertempat di bengkel Ayu Fashion. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri serta div-div jemputan, pemilik Ayu Fashion Encik Mahadi atau Ibrahim bin Rahman merupakan usahawan kraft batik yang telah dianugerahkan sebagai adik guru kraft batik blok dan telah berkecimpung dalam bidang ini hampir 50 tahun. Kami amat berbesar hati menerima menteri serta rombongan untuk melihat sendiri keunikan penghasilan produk batik blok keluarga beliau. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menadahkan tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Syukur bin Osman, Imam Muda Masjid Mukim Cabang 4 Tok Mengah, Tumpat, Kelantan. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, bukalah pintu hati dan minda kami, serta luaskanlah perhatian dan inayahmu terhadap kami, agar kami mampu memperkukuhkan kekuatan diri untuk mencapai matlamat kerja yang sedang kami laksanakan demi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya mujiba ya wahab, di bawah kebesaran namamu dan di bawah keagungan sifat-sifatmu yang mulia lagi terpuji, kami menadah tangan memohon kepadamu ya Allah, agar diberkati perjalanan majlis sesi tamu mesra Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya bersama usahawan kraft batik Negeri Kelantan dan Terengganu. Allahumma ya wadud ya zul jalali wal ikram, kurniakanlah kepada kami semangat kerjasama yang bermanfaat dalam perkara kebaikan, percambahan minda yang sihat, yang mencetuskan idea bernas lagi mapan, demi merealisasikan suatu transformasi ekonomi menerusi kraftangan ke arah mencapai cita-cita negara berpendapatan tinggi tanpa mengabaikan dasar dan nilai-nilai murni sebagai teras kemuafakatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon jua kepadamu, semoga program pembangunan kemahiran komuniti kraft yang diusahakan secara bersama oleh Kraftangan Malaysia dan rakan-rakan strategik di peringkat negeri Kelantan
dalam membangun dan memperkasakan komuniti kraft akan terus berdaya maju serta memberi faedah ekonomi kepada penduduk setempat. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, peliharalah keamanan, keharmonian, saling mempercayai, hormat menghormati, dan eratkanlah semangat perpaduan di antara kami demi kesejahteraan dan kemakmuran negara yang dicintai. Padanglah diri kami dengan pandangan rahmat-Mu, kasihanilah kami dengan ihsan-Mu. Satukanlah hati kami dengan tali agama-Mu demi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan segala takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Meja Besar Datuk Haji Muhammad An-Nizam bin Abdul Rahman, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Masyarakat Kebudayaan Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan, dan isteri Bahagia Datin Nur Rashikin binti Ahmad, Yang Bahagia Datuk Ira Dr. Nuzari bin Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, serta isteri Datin Wira Siti Khadijah binti Abdul Aziz, Yang berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang, Pengerusi Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia, Yang berhormat Cik Lah, mana dia? Oh, Cik Lah, Ahli Parlimen Tumpat, Yang berusaha Encik Muhammad Kamaluddin Muhammad Effendi, Setiausaha Politik, Yang berusaha Encik Nur Azman bin Osman, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Yang berusaha Wan Aididah binti Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kraftangan Malaysia. Saya tak silap saya dah nampak Datuk Dr. Tan, Dr. Tan, SUB bahagian dasar kebudayaan, Div jemputan, Datuk-datuk, datin-datin, puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dan juga para usahawan kraf serta wakil-wakil media yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bagi menjayakan sesi temu mesra bersama usahawan kraf batik negeri Kelantan dan Terengganu. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kraftangan Malaysia yang sudi mengundang saya bagi menyempurnakan majlis pada petang ini. Bagi pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTEK), saya amat berbesar hati dan gembira kerana dapat bertemu dan beramah mesra dengan puan-puan dan tuan-tuan sekalian dari kalangan usahawan kraf batik negeri Kelantan dan Terengganu, serta peserta program pembangunan kemahiran komuniti kraf WOW dan dari Kampung Sering, Pengkalan Cepa, Kota Baru. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya difahamkan bahawa program pada hari ini melibatkan komuniti kraf batik dari negeri Kelantan, dari wakil dari negeri Terengganu.
Seperti umum sedia maklum, kraf batik amat sinonim bagi kita di Malaysia, khususnya di negeri Kelantan dan Terengganu, dan ia merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya. Perusahaan kraf batik juga merupakan penyumbang utama kepada nilai jualan kraf di kedua-dua negeri ini. Saya ingin nak kongsikan di sini baru-baru ini Speaker Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, kedua-duanya telah bersetuju supaya ahli parlimen sama Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat dibenarkan untuk memakai batik. Itu pilihan mereka, sukarela memakai batik pada setiap hari Khamis, dan kita agak teruja pada hari Khamis yang lepas kerana ia pertama kali kami dibenarkan untuk memakai batik dan masing-masing menunjuk gaya anggunnya dan segaknya memakai batik. Dan pada masa yang sama, puan-puan dan tuan-tuan, kita ada kedai kraft tangan karya aneka di Parlimen. Pada hari Khamis itu saja, jualan kalau saya tak silap ada 18,000 lebih yang diperolehi di Parlimen itu saja. Jadi bayangkan kalau mereka orang ramai pergi membeli tempat lain. Dan tidak lupa nak nyatakan di sini, kita ada RM30 rebate kalau harganya 100, setiap 100. Kalau dia 500, maka RM30 kali 5 kali 5 jadi 150 dia punya rebate itu. Maka itu adalah satu cara untuk kita menggalakkan orang ramai untuk memakai batik Malaysia. Mungkin di Kelantan nak mempromosikan batik Kelantan, tak ada salahnya sebab kita nak mempromosi produk tempatan. Jadi bagi kami mempromosikan batik Malaysia. Jadi inilah yang perlu kita kongsikan bersama kerana ianya dapat membantu untuk meningkatkan lagi pendapatan pengusaha-pengusaha batik. Sehingga 30 September 2021 terdapat seramai 557 orang usahawan kraf di negeri Kelantan berdaftar dengan Kraf Tangan Malaysia. Daripada jumlah tersebut, usahawan daripada kraf tekstil mendominasikan jumlah usahawan kraf di negeri Kelantan. Daripada 361 orang usahawan dalam bidang tekstil, seramai 337 orang merupakan usahawan kraf bidang batik. Terdapat juga usahawan bidang kraf lain seperti hasil rimba seramai 78 orang, hasil logam seramai 90 orang, hasil tanah 12 orang dan aneka kraf 16 orang. Industri kraf batik di negeri Kelantan ini berjaya mewujudkan beberapa nama besar seperti Ayu Fashion, Samasa Batik, Nadia Batik, Nordin Batik, Razali Batik, Asni Batik dan Bujins El Batik. Manakala bagi negeri Terengganu pula, jumlah keseluruhan usahawan berdaftar dengan Kraf Tangan Malaysia ialah seramai 758 orang. Di sini juga dapat dilihat usahawan kraf tekstil mendominasi jumlah usahawan di negeri Terengganu, iaitu seramai 497 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 134 orang usahawan adalah terdiri daripada usahawan kraf batik. Selain daripada batik, terdapat juga usahawan bidang lain di negeri Terengganu seperti hasil rimba seramai 177 orang, hasil logam seramai 50 orang, hasil tanah 2 orang dan aneka kraf 32 orang. Puan-puan dan tuan-tuan, negeri Terengganu juga tidak kurang dengan nama-nama besar usahawan dalam industri batik. Antaranya Nur Arfa Batik, Kamis Batik, Nozi Batik, Eksklusif Batik dan Sim Nur Batik. Kraf Tangan Malaysia terus berusaha untuk membangun lebih ramai komuniti kraf dan tenaga kerja baharu melalui pelaksanaan 2 aktiviti, iaitu program pembangunan
perantisan kemahiran dan program pembangunan kemahiran komuniti. Program pembangunan perantisan kemahiran ataupun kita sebut dalam huruf pendeknya aja PPPK dilaksana untuk membantu usahawan kraft mendapatkan tenaga kerja bagi memastikan perusahaan dapat diusahakan secara berterusan. Program ini menawarkan kemudahan latihan tenaga kerja baru selama 6 bulan bersama usahawan kraft terpilih kepada belia, penganggur dan individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Program PPPK di negeri Kelantan dilaksanakan dengan penglibatan seramai 23 orang perantis di bawah bimbingan 9 orang usahawan kraft yang terdiri daripada pertama Zutah Industries iaitu kraft seramik, kedua Nik Marhamah binti Nik Megat iaitu kraft sulaman kelingkam. Ketiga iaitu Ayu Fashion kraft batik blok. Keempat Stark Resources kraft batik canting. Kelima Zaini Arif kraft logam perak. Keenam Ilham Dagang Warisan Sendirian Berhad iaitu kraft logam perak. Muhammad Ghani bin Mat kraft blok batik. Perniagaan Mahatima kraft batik. Muhammad Khairi bin Mahmud kraft blok batik. Program pembangunan kemahiran komuniti iaitu PPKK pula memberi penekanan untuk membangun komuniti kraft baru bagi melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kraft. Program ini juga dapat membantu meningkatkan kemahiran pengeluaran produk dan keusahawanan serta pemasaran. Program ini dilaksanakan melalui 4 inisiatif utama iaitu pembangunan produk, pembangunan pengeluaran, pembangunan kemahiran teknikal dan digital serta pasaran dan promosi. Saya difahamkan PPKK Kraft dilaksanakan di Kampung Sering, Kota Baru melalui bengkel pembangunan dan pengeluaran produk kraft tradisional Kelantan. Bengkel ini disertai seramai 15 orang komuniti di Kampung Sering bermula pada 26 Oktober hingga 30 Oktober 2021 di Cerana Villa Resort, Kota Baru. Program ini dilaksanakan bagi memberi pendedahan dan mendekatkan komuniti setempat dalam perusahaan kraft secara langsung atau tidak langsung untuk menjana pendapatan selari dengan teras penjanaan ekonomi kebudayaan di bawah dasar kebudayaan negara ataupun DAKEN. Justru saya berharap agar komuniti terlibat akan dapat menjadikan perusahaan kraft tradisional ini sebagai sumber pendapatan yang dapat membantu mereka serta ahli keluarga dalam menghadapi pasca COVID-19. Ia juga diharap dapat melahirkan pelapis-pelapis baru dalam perusahaan kraft tradisional ini agar tak lapuk dek hujan, tak lekung dek panas. Hadirin yang dihormati sekalian, di kesempatan ini saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada 15 orang peserta PPKK Tradisional dari Kampung Sering yang turut bersama-sama pada petang ini. Kita beri tepukan hebatlah kepada mereka. Segala usaha dan inisiatif yang digerakkan oleh Kraft Tangan Malaysia ini dapat membantu usahawan dan komuniti kraft dalam mengangkat produk mereka agar setanding dengan produk keluaran antarabangsa. Tadi saya bersama dengan mereka, ramai orang muda-muda kan. Jadi kita ucap tahniahlah kepada orang muda ini yang bakal menjadi usahawan ini ya. Ya. Produk yang dihasilkan oleh komuniti juga mempunyai ciri-ciri keunikan dan identiti tersendiri. Inilah keistimewaan dan kekuatan utama yang terdapat pada produk kraft Malaysia. Saya berharap dengan segala usaha
dan inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan oleh Motec melalui Kraft Tangan Malaysia, industri kraft di Malaysia akan terus lestari dalam menghadapi masa mendatang yang penuh dengan cabaran. Saya yakin dengan komitmen dan iltizam yang diberikan oleh puan-puan dan tuan-tuan sekalian, industri kraft akan berkembang maju dan berdaya saing setanding dengan produk luar negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini saya juga ingin memaklumkan bahawa di bawah aspirasi keluarga Malaysia AKM 100 hari Motec bagi menggiatkan lagi usaha membudayakan pemakaian batik tempatan di kalangan masyarakat Malaysia. Tadi saya dah sebut juga rebat tunai sebanyak RM30 akan diberikan ke atas setiap pembelian produk kraft bernilai RM100 yang dibelanjakan di premis ataupun pusat jualan kraft seluruh Malaysia. Dalam masa yang sama, usaha untuk meningkatkan pendaftaran usahawan ke dalam platform digital MyCraft Shop turut dilakukan oleh Motec bagi membantu para usahawan dalam bidang kraft meningkatkan sumber pendapatan mereka melalui jualan dalam talian. Saya juga ingin merayu kepada seluruh keluarga Malaysia yang ingin melancong untuk sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Dalam masa yang sama, jangan lupa membeli produk-produk kraft dan seni visual yang terdapat di setiap destinasi yang dikunjungi, serta boleh juga dapatkan pelbagai naskah buku bagi mengisi minda semasa bercuti. Ini maklumat sampingan mengenai voucher buku kita. Jadi kita menggalakkan kepada mereka tak lama lagi budak mula bersekolah, maka bolehlah pergi beli buku. Kita ada voucher RM10 untuk setiap pembelian buku yang bernilai RM20 ke atas. Sebelum mengakhiri ucapan saya bagi pihak Motec serta Kraft Tangan Malaysia, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program yang dilaksanakan. Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kraft Tangan Malaysia serta seluruh komuniti kraft Malaysia yang telah bersama-sama menggerakkan industri kraft negara ke arah kecemerlangan sekaligus menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan. Mohon Yang Berhormat Menteri untuk kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Sebelum itu juga majlis mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Datuk Haji Cik Abdullah Maknawi, Ahli Parlimen Tumpat yang bersama di majlis kita pada petang ini. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang berbahagia Datuk Wira Dr. Nur Zari bin Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Yang berhormat Meja Bersara Datuk Haji Mat Anizam bin Abdul Rahman, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Masyarakat Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan. Dan Yang berhormat Puan Hajah Rubiah binti Haji Wang, Pengerusi Lembaga Pengarah Kraft Tangan Malaysia, untuk bersama-sama Yang Berhormat Menteri bagi menyempurnakan acara penyampaian sijil. Dipersilakan. Majlis pada petang ini diteruskan dengan penyampaian sijil penyertaan program pembangunan kemahiran komuniti Kraft Wow. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Menteri dan tetamu jemputan, program pembangunan kemahiran komuniti merupakan usaha Kraft Tangan Malaysia untuk membangunkan komuniti kraft baharu dan menjadikan perusahaan kraft sebagai sumber pendapatan. Dan program ini telah pun berlangsung pada 26 Oktober 2021 dan telah berakhir pada hari ini, yang melibatkan seramai 15 orang komuniti bertempat di Cerana Villa Eco Resort, Kampung Sungai Sering, Pengkalan Cepa, Kota Baru. Menerusi program ini, diharapkan generasi muda dapat menjadikan kraft sebagai satu peluang sumber pendapatan serta mewujudkan produk identiti setempat. Jadi dengan ini, majlis menjemput dan juga mempersilakan
Penerimanya dimulakan dengan penerima yang pertama, Muhammad Hisham bin Muhammad Razali. Seterusnya dipersilakan Muhammad Fazrin bin Fauzi. Juga dipersilakan Wan Muhammad Luqman bin Wan Abdul Manaf. Penerima seterusnya dipersilakan Tan Cheng Hai. Seterusnya dipersilakan Muhammad Nasrun bin Rozaini. Seterusnya juga dipersilakan Rosli bin Abdul Ghani. Penerima seterusnya dipersilakan Muhammad Nur Hisham bin Ismail. Seterusnya dipersilakan Muhammad Hafiz Nazmi bin Muhammad Nur Hisham. Bagi penerima seterusnya dipersilakan Muhammad Hafiz Nazmi. Saya ulangi, bagi penerima seterusnya dipersilakan Muhammad Faiz Daniel bin Muhammad Azimi. Seterusnya dipersilakan Muhammad Zulfazli bin Muhammad Zaki. Penerima seterusnya dipersilakan Muhammad Dini Daniel bin Muhammad Azimi. Seterusnya dipersilakan Muhammad Fakrul Zikri bin Ramli. Seterusnya dipersilakan Nuralif Nazmi bin Muhammad Nasir. Juga dipersilakan Cik Muhammad Ashraf bin Cik Ajari. Dan seterusnya dipersilakan Muhammad Azimi bin Muhammad Nur yang merupakan tenaga pengajar. Tahniah diucapkan kepada semua peserta dan dengan ini diumumkan peserta terbaik ialah peserta terbaik dipersilakan Wan Muhammad Luqman bin Wan Abdul Manaf.
Terima kasih. Seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri dan Dirif Kehormat untuk sesi fotografi bersama dengan penerima sijil. Terima kasih di atas kesudian Yang Berhormat Menteri dan jemputan serta div-div dijemput dan juga dipersilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan sesi temu mesra bersama dengan usahawan kraf batik negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dengan ini majlis sukacitanya menjemput Tuan Haji Kamruzaman bin Haji Mat Saleh, Pengerusi Persatuan Pembatik Melayu Pantai Timur bagi menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Yang berbahagia Datuk Wira Dr. Nur Zari bin Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Isteri. Yang berbahagia Datin Wira Siti Khadijah binti Abdul Aziz. Yang berhormat Meja Bersara Datuk Haji Muhammad Anizam bin Abdul Rahman, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan dan Isteri. Yang berbahagia Datin Nur Ashikin binti Ahmad. Yang berusaha Encik Muhammad Kamaluddin Muhammad Effendi, Setiausaha Politik. Tidak lupa saya kepada Ahli Parlimen kawasan Tumpak, Datuk Abdullah Muhammad Nawi, kawasan saya, kawasan Tumpak ni. Alhamdulillah Datuk. Yang berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang, Pengerusi Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia. Yang berusaha Encik Nur Azam bin Osman, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berusaha Puan Alidah binti Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kraftangan Malaysia. Ini orang lama dengan saya ni, semasa dalam kraftangan dulu. Terima kasih. Dev-dev jemputan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para usahawan kraf serta wakil-wakil media yang dihormati sekalian. Tak lupa juga saya ucap selamat datang kepada pembatik-pembatik dari Terengganu dengan dalam program ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya Malaysia, MOTEK, dan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia di atas penganjuran sesi temu mesra Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nancy binti Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia bersama usahawan kraf batik pada hari ini. Jutaan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Anizam bin Abdul Rahman, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan di atas kehadiran untuk turut menyokong program bersama usahawan batik pada hari ini. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para usahawan batik sekalian.
Fenomena baharu apabila penularan COVID-19 memberi kesan langsung kepada industri kraft negara dengan ribuan usahawan kraft terjejas hasil jualan mereka. Namun begitu, usahawan kraft batik ingin merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menerusi Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia di atas keprihatinan dengan nasib ribuan usahawan kraft tangan yang terkesan dengan penularan pandemik COVID-19 di atas inisiatif memperkasakan program digital dalam pelan pemulihan industri. Inisiatif yang dibangunkan itu bukan sahaja mengutamakan keperluan dan kemudahan usahawan, malah mengambil kira keselesaan serta kepentingan pembeli dan peminat kraft tempatan. Platform digital yang dibangunkan oleh Kraft Tangan Malaysia iaitu eCraft Bazaar dan MyCraft Shopee telah berjaya menarik penyertaan usahawan kraft dengan mengamalkan norma baru dalam pemasarkan produk masing-masing. Alhamdulillah, dengan program ini, kalau tidak ada program ini semasa COVID-19, sudah tentu pengusaha-pengusaha kraft, terutamanya batik, tidak akan dapat menjual hasil-hasil mereka. Alhamdulillah, bila mereka menggunakan platform ini, ada hasilnya. Kalau tidak ada hasil langsung untuk kraft tangan kita. Terima kasih pada kraft tangan yang menganjurkan program ini. Kerajaan mula mewartakan bahawa pada hari Khamis adalah hari pemakaian baju batik bagi penjawat awam, seperti yang diterkandung dalam surat perkeliling Perkhidmatan Bilangan 01/2008, pakaian batik Malaysia oleh pegawai awam pada hari Khamis. Langkah menggalakkan penjawat awam memakai batik pada hari Khamis ini memberi kesan positif pada industri batik bagi mewujudkan permintaan. Wujud peningkatan permintaan ke atas produk batik keluaran dalam negara dan seterusnya mengembangkan industri batik tempatan secara keseluruhan pada masa tersebut. Namun pada hari ini, sekali lagi usahawan batik ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Haji Shukri di atas cadangan yang dikemukakan di Parlimen berkenaan kebenaran pemakaian baju batik lengan panjang oleh ahli Parlimen lelaki pada setiap hari Khamis ketika tempoh persidangan. Alhamdulillah, cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat kepada Speaker Dewan Rakyat tersebut telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatankuasa khas Dewan Rakyat baru-baru ini. Kelulusan tersebut sudah pasti akan dapat melonjakkan kembali industri kraft batik dan membuktikan perjuangan memertabatkan batik diberi pengiktirafan oleh kerajaan, terutamanya sekali lagi pada Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Jadi dengan ini saya sarankanlah pada pengusaha-pengusaha batik, tingkatkanlah kemajuan untuk pengeluaran batik demi untuk mencapai jualan kita yang lebih baik daripada masa-masa yang telah lepas pada masa-masa yang baru. Dengan nama baru ini, kita harap perkara ini dapat diteruskan dengan jayanya, insya-Allah. Yang Berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berundur, saya selaku pengurusi Persatuan Batik Melayu Pantai Timur ingin merakamkan 3 rangkap pantun untuk semua hadirin sesi pada hari ini. Sebab Datuk tadi pun berpantun, jadi kita kena balas dengan pantun juga. Jasa YB melakar sejarah, memertabatkan batik Malaysia di Parlimen yang gah. Kami terharu dan merasa megah. Moga industri batik terus menyerlah. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyampaikan surat kepada Datuk Seri untuk diberi pertimbangan, insya-Allah.
Terima kasih diucapkan di atas ucapan itu sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput Tuan Haji Rosdi bin Haji Ngah, Timbalan Pengerusi Persatuan Pembatik Terengganu untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Sukri, Menteri Pelancongan Malaysia dan Budaya. Yang berbahagia Datuk Wira Dr. Nur Zahri bin Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Isteri. Yang berbahagia Datin Wira Siti Khatijah binti Abdul Aziz. Yang berhormat Meja Bersara Datuk Haji Muhammad Anizam bin Abdul Rahman, Pengurusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan dan Isteri. Yang berbahagia Datin Nur Ashikin binti Ahmad. Yang berusaha Encik Muhammad Kamaluddin bin Effendi, Setiausaha Politik. Yang berhormat Puan Rubiah binti Haji Awan, Pengurusi Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia. Yang berusaha Encik Nur Azman bin Osman, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berusaha Aididah binti Ibrahim, Timbalan Menteri Pengarah Operasi Kraftangan Malaysia. Div-div, jemputan datuk-datuk dan datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para usahawan kraf serta wakil-wakil media yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini ada juga pantunnya. Bunga dahlia, bunga melati, hiasan indah untuk puteri. Sungguh bahagia di dalam hati bertemu Yang Berhormat Nancy di sini. Saya mewakili Ahli Persatuan Pembatik Negeri Terengganu bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, merakamkan penghargaan dan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk bersama-sama di dalam majlis yang berbahagia ini, iaitu sesi temu mesra Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Sukri, Menteri Pelancongan Seni Budaya serta div-div kehormat bersama usahawan kerah batik Negeri Kelantan dan Terengganu. Kami pembatik Negeri Terengganu amat menghargai segala usaha gigih Yang Berhormat Menteri dalam memastikan industri kraf batik terus berrelevan dan berdaya maju. Kami amat bertuah kerana dengan kesesungguhannya Yang Berhormat Menteri mempromosikan produk kraf adalah contoh terbaik dan meningkatkan semangat kami untuk terus berkarya menghasilkan produk-produk batik yang lebih kreatif dan inovasi. Dalam memperkasakan industri kraf, berbagai insentif dan bimbingan telah dilaksanakan oleh kerajaan manakala bagi meningkatkan pemasaran produk kraftangan Malaysia telah menangguhkan aplikasi dalam talian seperti telah membangunkan aplikasi dalam talian seperti iKraf, iBazaar, iaitu EKB, MyCraft Shopee, MyCraft Shop, MCS dan lain-lain aplikasi bagi meningkatkan janaan pendapatan sepanjang menghadapi pandemik COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Keprihatinan kerajaan melalui pelbagai insentif ini telah membuka ruang dan peluang kepada kami untuk terus kekal di dalam industri kraf. Harapan kami semoga industri kraf terus dipelihara dan berkembang maju. Akhir kata, sekali lagi saya mewakili ahli-ahli Persatuan Pembatik dan
dari negeri Terengganu merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Kraftangan Malaysia serta Dif-Dif Kehormat yang sentiasa memberi sokongan, bimbingan dan dorongan kepada kami memastikan industri kraft batik terus mekar di pesada negara dan diguna di sepanjang zaman, insya-Allah. Bagi menyahut seruan ini, marilah kita sama-sama mengguna ataupun membeli produk tempatan khususnya daripada usahawan batik kita dalam Malaysia ini bagi memajukan, bagi menghidupkan kembali seni kraft budaya dan warisan kita sepanjang zaman, insya-Allah. Dan saya akhiri dengan pepantun jugalah, oleh kerana wakil daripada Kelantan pepantun, tapi saya satu pantun sajalah bagi negeri Terengganu ya. Berbaju kebaya memang cantik, nampak cerita lagi menawang. Yang berhormat manis berkain batik, tambah ayu dengan senyuman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan di atas ucapan itu sebentar tadi. Para hadirin sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung majlis pada petang ini. Saya bagi pihak Kraftangan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya kerana sudi melapangkan masa hadir bagi sesi temu mesra bersama dengan usahawan kraf batik negeri Kelantan dan Terengganu. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati, kemaafan dipinta. Saya selaku pengacara majlis memohon ribuan kemaafan andainya ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis kita pada petang ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Menteri bersama-sama Dif Kehormat dan jemputan untuk sesi lawatan ke Bengkel Batik Blok diiringi oleh Tuan Rumah Encik Mahadi atau Ibrahim bin Rahman, Adik Guru Batik Blok. Seterusnya menikmati jamuan minuman petang yang disediakan. Dipersilakan.
Wabarakatuh.